Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkat dan mulia ini, hari kita masih berada dalam bulan barakah, bulan rahmat, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama, iaitu pada bulan Ramadan. Pada pagi yang berkat mulia ini, mari kita sama-sama kita meninjau dan kita mendalami Al-Quran sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letaknya kita, kan? Di manakah letaknya kita, dan adakah kita ini itu, dan kita kena faham apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itulah kita. Okey ya, faham ya? Di manakah kita dan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ni itulah kita. Okey. Tu kadang-kadang ayat tu kata semalam kan, dalam depa gaduh dalam dalam wall FB, berkenaan dengan titik nokta, titik koma, dan baca selapis atau memahaminya ikut kadar yang dipahami. Kan? Kalau orang tu dia faham dan dia baca slow-slow, apa koma dia apa semua, insya-Allah. Sekarang ni orang dah tinggal koma dah, orang banyak buat titik dot. Macam ustaz pun banyak dot, tak ada koma. Sebenarnya dia patutnya ada koma kalau kita mengaji, kalau kita belajar bahasa Melayu dulu kan. Bahasa Melayu, dia ada koma dia ada titik dia, dia ada tanda soal dia, dia ada tanda seru dia. Sekarang tak ada dah. Okey, nak cepat je kan, di ujung jari kita je. So kita pun tanda terus je lah. Kalau ada lah, kalau tak ada tu dia terus je. Saya pun mohon maaf hari ni lewat sikit, dan lewat 10 minit, sebab ada hal kan pagi ni. So insya-Allah kita tengok dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70. Sifat kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah kita. Kita kenal diri kita lepas ni, dan itulah kita sebenarnya kan. Allah Subhanahu wa taala menggariskan kita ini siapa kan. Di ayat sebelum tu dia cerita tentang kita punya ada Allah Taala sebut dalam Al-Quran ini tentang sifat-sifat dosa dan sebagainya. Kemudian Allah Taala sebut cerita tentang kita, tentang dosa, tentang kedekutnya orang tu, tentang bila dapat harta tu apa jadi, apa semua, api neraka, masuk neraka dan sebagainya. Tapi selepas daripada itu, iaitu ayat 19, kita akan tengok pada ayat 19, kan? Dan itulah sifat kita dan itulah kita, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Allah Taala kata sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Allah kata kita ini diciptakan, sifat kita ini suka mengeluh.
Kan? Waalaikumsalam Harizan. Kenapa kita suka mengeluh? Allah Ta'ala sebut. Tengok Allah Ta'ala sebut kita ini sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Allah. Tu mengeluh lah kan. Ya Allah kan. Kenapa ya? Mengapa ya? Itu sifat manusia. Selalu persoal, selalu bertanya, itu tak apa kan. Kadang-kadang satu benda itu kita persoalkan kan, daripada persoalkan apa yang Allah buat kat kita, apa yang Allah bagi kepada kita, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita mengeluh. Kenapa jadi miskin kan? Kenapa dekat dunia ni adanya orang miskin kan? Kenapa dekat dunia ni masih ada orang yang gelandangan? Kenapa dekat dunia ni masih adanya orang fakir? Tak ada ke semua boleh kaya? Kan? Sebab itulah sifat yang telah digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mentadabbur, kita membaca, kita mentadabbur seperti mana saya sebut malam tadi dalam siri tazkirah malam tadi, kita membaca, mentadabbur atau memahami atau mengkaji, kemudian kita menghafal, mengingat, kita selain daripada menghafal, mengingat, kita mengamalkannya. Ada 6M lah kan? Ataupun kita ambil 4M saja. Ini sifat yang ada. Allah jelaskan kepada kita sesungguhnya kita ini ciptakan bersifat dengan suka mengeluh. Wa iza massahu syarru jazua. Kata Allah lagi, apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Kan? Bila ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Itulah kenapa Allah jadikan dia miskin. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan dia kaya? Kenapa Allah Ta'ala jadikan dia orang yang sederhana? Dia dah kaya dah. Kenapa? Dia dah sederhana hidup. Dia dah ada rumah, dah ada kenderaan, dah ada apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat pada dia. Tapi dia masih mengeluh lagi. Kenapa lagi masih dia bertanya lagi? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan dia seperti mana orang kaya tu? Nampak best saja kan? Nampak seronok je hidup orang kaya ni. Boleh pergi melancong sana sini apa semua. Sekali Allah Ta'ala bagi COVID-19, semua tak boleh pergi mana-mana. Itu kata yang dikatakan berkeluh kesah tadi, itu sifat-sifat manusia yang saya sebut ni. Saya tidaklah menafsirkan ayat Quran ini, kata Imam Al-Qurtubi, kata imam ni, kata imam ni, dah. Tapi kita tengok makna dia, kita tadabbur sedikit makna dia contemporary, yang apa yang berlaku pada hari ini kan. Dan di sana juga dah kita baca dah sifat-sifat yang disebut oleh para ulama itu, seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dan disyarahkan oleh para ulama ini kan. Ada imam tafsir kepada kita dan kita kongsikan kan. Itu kata berkeluh kesah kan. Dah boleh balik raya ni macam mana kan? Boleh pula dibenarkan berhari raya, tapi tak boleh pula 20 orang. Aduh katanya. Itu kata dah. Itu sifat kita lah tu. Dibagi salah, tak dibagi salah. Jadi semua serba salah. Yang tu kita kan. Sebab itulah saya ingat kata Datuk Samsuri kan dalam ceramah dia, manusia ni adalah selagi nama manusia, selagi itulah sifat dia macam tu. Itu maksudnya kita lah tu. Sifat kita macam tu lah kan. Bila dia bagi, kita rasa okey mula-mula. Lepas tu bersyarat pula. Allahu Akbar. Kenapa bersyarat pula kan? Nak rentas negeri tak boleh. Kena yang duduk dekat KL, yang duduk dekat Seremban, yang duduk dekat utara, nak balik tak boleh dah tengok mak bapak. Dia kata Allah tak boleh raya pula tahun ni kan. Itu nampak tak? Tak boleh tukar lansir baru. Tak boleh tukar baju baru kan. Pakai je lah baju tahun lepas pun orang bukan tanya pun, macam baju tahun lepas je, kopanya macam colour tahun lepas je. Tak apa, tak ada masalah. Tahun lepas pun beli mahal juga kan. Itulah sifat manusia kan. Dia suka tengok diri dia, nanti orang tanya ini baju ni bila beli Tengok hari tu pakai baju ni juga dalam kuliah. Ini baju jubah ni pun pakai lagi. Tak ada jubah lain ke? Ya kan? Kita sebenarnya tuan-tuan, insya-Allah Ustaz Nan ceria, kita tak boleh nak sedih-sedih belaka deh. Maksudnya kita ni kena memahami sifat kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ustaz-ustaz
sekarang ni. Tak boleh mengajar dah. Berapa bulan dah masjid tutup. Kan, dah masuk bulan minggu yang keberapa dah. Masjid tutup dah masuk bulan yang keberapa dah. Start bulan 3 itu. Bulan 4 sekarang dah bulan 5. Dah rasa macam mana dah tak mengajar ni. Kan? Macam mana kita nak nyampaikan ilmu ni? Saya dulu pun lebih kurang sebulan saya relax je kan. Tapi apa orang kata dah duduk diam tu, akhirnya kita adakan kuliah melalui Facebook ni. Ini teknologi yang Allah Ta'ala dah hadirkan kepada kita, so kita gunakanlah teknologi yang ada ni sebagai apa ni, kita berkongsi sama-sama. Jangan keluh kesah kan. Tak cukup gaji, tak ada gaji kan. Contohnya yang mengajar di masjid surau tu, itulah gaji yang ada kan. Itulah pendapatan yang ada Allah Ta'ala bagi pada dia, rezeki yang Allah bagi kan. Dia ikhlas dah. Jangan pertikaikan keikhlasan seseorang. Ni kita pula menilai, kita juga penilai, kita juga yang menghukum orang itu kan. Banyaklah ini sifat manusia, keluh kesah kan. Itu saya kata tadi, dibagi salah, tak dibagi pun salah, jadinya serba salah. Kan bagi, kita bagi, kerajaan bagi kan. Itulah bila kerajaan bagi, dia kata apa? Alhamdulillah lah kita boleh beraya sama-sama kan. Tapi kenapa 20 orang je? Lepas tu pula takkan nak jarak pula kan, 1 meter seorang. Udah macam tu pula. Lepas tu pula ada pula keluar arahan pula, kalau lebih daripada 20 orang mereka akan ditangkap. Udah pening kepala pula kan. Satu masa kiralah adik-beradik ada berapa, anaknya ada berapa, cucunya ada berapa, tak cukup pun 20 orang. Okey, settle lah kan. Senang je kalau kita ni orang yang mudah, yang kita ambil faham kan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iza massahu khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan iaitu harta, dia menjadi kikir. Hidup dia, sifat dia iaitu suka mengeluh, berkeluh kesah. Kemudian bila dia mendapat mendapat kebaikan, khairu manu'a. Apa dia kebaikan yang dia dapat? Bila dia dapat satu kebaikan itu, dia mulalah, iaitu dalam pemahaman di sini disebut iaitu harta. Bila dia dapat harta ni, dia mula menjadi kedekut, kikir. Dia yang cari kan. Bulan Ramadan ni kan, kita nak berkongsi sama-sama rezeki kan, sebagai contohlah. Okey, sebagai contoh kita bersedekah. Bulan yang berkat, bulan mulia ni ramai orang ambil kan. Ramai orang ambil peluang yang ada Allah Ta'ala bagi kan. Saya sebut semalam dah kan, ilmu yang ditinggalkan oleh almarhum. Itulah satu lagi yang kita kena ingat kan, yang ditinggalkan. Bunyi lawak tapi betul tuan kan. Apa bunyi dia? Bila kita berjalan, hati pun jalan, berjalan juga. Bila kita duduk, kita berehat, hati kita pun tetap berjalan lagi. Tapi bila hati kita terhenti, kan, dia maksudnya bukan berjalan, berhenti dia kata kan. Bila hati kita berhenti, maka kita pun jalan. Itu kena tak jaga-jaga kan. Takut-takut hati kita, bila hati kita berhenti baru kita teringat. Jangan, tak ada apa dah. Sebab ketika mana kita berjalan ni, hati kita pun berjalan. Bila kita berhenti, hati kita masih berjalan. Tapi bila hati kita berhenti, kita pun jalan. Itu bahaya. Ini kata tadi, bila kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbangkanlah dan berikanlah sedikit, kan, berikanlah sedikit. Itulah. Saya alhamdulillah lah kan, baru ni peluang Allah Ta'ala bagi juga. Saya jenis saya suka berniaga kan. Saya berniaga kurma. Alhamdulillah Allah bagi juga rezeki kat saya. Walaupun saya tak mengajar di Masjid Surau, saya ada rezeki. Saya mengajar di di dalam pagi-pagi ni saya buka sedikit tajuk ceramah saya, ataupun kuliah saya, ataupun tazkirah saya, ataupun tak ada siang saya buka malam. Tapi taklah, setakat ni rasanya ada 4 malam ataupun 3 malam saya terhenti. Sebelum awal puasa tu pun saya tak buat. Lepas tu masuk dah hari yang ketiga kot baru saya buat. Tapi ada yang terhenti kan. Cuma kenapa? Kerana ada hal-hal yang tak dapat. Tapi tu saya kata, itu saya buatkan juga sumbangan saya, sumbangan perkongsian ilmu kita
untuk supaya kita bila mati kita ada simpanan, sebagai contoh. Kemudian kita apa saya kata tadi lah kan, kita buat jualkan buah kurma kan, kita anggapkan sebahagian kita nak bagi banyak sedekahnya kita tak mampu, tapi boleh kita mengurangkan harganya, kita dapat harga yang berpatutan, insya-Allah lah kan, dengan harga yang berpatutan. So kita juga boleh di sana kan berkongsi. Itu harta kita kongsi sikit-sikit. Itu namanya muamalat, kan, bermuamalat dengan manusia, kita membantu di antara satu sama lain. Doakan insya-Allah lah kan. Kami sedang bercadang untuk nak jadi saudagar kurma di negeri Perak. Doakan ya anak-anak kita, sahabat-sahabat Facebook ni, doakan ustaz insya-Allah. Dan juga kalau ada izin daripada Allah, kita nak buka mat, mini mat, kita nak buka produk Islam kan, produk-produk yang halal dan thayyiban, dan juga produk-produk orang Islam kan. Yang mana ada produk-produk tu kita akan buatlah insya-Allah. Doakan. Tu saya kata doakan dulu. Dan di situ ada usaha kita insya-Allah. Di mana ustaz nak buka? Itu tunggu, dan nanti dia bagi tahu, baru datang, baru tengok kan. Biar dulu, orang kata war-warkan dulu, cerita dulu kata orang. Lepas tu ada orang bagi semangat, ada orang bagi pandangan, ada orang bagi ni, kita ambil semua. Okey, kita boleh buat tak? Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkongsi kan, kita membantu orang ni kan. Sebab tu saya sembang, saya cerita, kita dalam muamalat ini kita kena faham kita boleh membantu umat Islam. Sampai itu kita boleh membantu orang-orang yang memerlukan. Nampak tak? So sebab tadi kita kata bila Allah Taala bagi kita khairu manu'a, Allah bagi kita kebaikan, kita sebarkan. Ustaz, macam mana nak bagi hati sentiasa bersih dan baik tanpa berburuk sangka, Ini Muhammad Haznul. Okey, insya-Allah banyakkan zikrullah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lembutkan hati itu, di antaranya ialah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Dan yang kedua, kita sentiasa beristighfar, kan. Itu juga pesan guru kita permata ummah kita, almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia kata jangan lupa berzikir. Kenapa ustaz nak sebut nama dia je? Saya pun wallahu a'lam tuan-tuan, dalam otak saya ni, dalam kepala saya ni, teringat dia, teringat ceramah-ceramah dia, teringat lawak-lawak dia, tapi dia sekarang dah tak ada. So kita panjang-panjangkan. Itulah topik yang saya selalu gunakan. Buku, saya ingat buku amalan sepanjang hayat ke apa ke, satu, bukan buku biru tu ya, bukan buku tebal tu, tapi ada satu buku nipis tu. Situ ada sebut tentang solat hajat 12 rakaat. Itu doa tu, solat hajat tu memang pernah kita buat, dan saya kerap buat lah kalau hajat yang saya nak perlukan. Kalau kadang-kadang orang minta apa, kita buat. InsyaAllah tuan-tuan, sembahyang hajat tu memang 12 rakaat itu mustajab. InsyaAllah dia mustajab 12 rakaat. 12 rakaat tu macam mana pula, tanya belakang kan. Kita boleh buatlah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Okey, tadi tanya pasal nak lembutkan hati. Kita baca istighfar, kemudian kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, jangan letakkanlah, kalau kita nak kerja pagi-pagi tu, kita bacalah alam nashrah, al-insyirah, kita letak kat sana alam nashrah tu, kita letak dekat dada kita tu, kita boleh jadi insya-Allah, kita boleh jadi itu amalan sepanjang zaman dia. InsyaAllah. Mungkin itu buku tebal ke buku nipis, saya tak pasti. Tapi saya baca buku yang ada gambar masjid wilayah tu. Itu nipis ya tuan-tuan. Buku tu cantik untuk kita gunakan. Saya tu hari ambil itulah yang saya kabur tadi tu. Bila kita berjalan, hati kita berjalan. Saya buat dalam letak dekat kulit buku. Tajuk tajuk amalan seharian. Saya buat untuk saya lah. Belum saya kata hari tu belum lagi saya saya tengah susun hadis-hadis dia. Saya nak tengok daripada kitab-kitab hadis supaya ada sekarang ni kan nota kakinya kita buat dah nota kaki hadis tu sahih tak sahih apa semua tak nak, kita tulis hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Ibnu Hibban, macam tu je, tapi kita buat nota kaki dia. Maksudnya lambat sikit lah. Tapi kita dah susun dah untuk satu hari, bermula daripada waktu subuh kan, bermula waktu sebelum subuh kita buat sehinggalah waktu tutup dengan witir pada waktu isyak.
dan malamnya kita bangkit qiyamul lail untuk satu hari. Itu kita kata, kita kongsi tadi kan. Ni kata sifat manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bila Allah bagi kita harta, kita jadi kedekut. Kan? Bila Allah bagi kita harta, kita jadi kedekut. Itulah. So kita jangan jadi orang yang kedekut. Allah bagi kita kebaikan, kita tak nak kongsi dengan orang. Orang bagi kita kebaikan. Allah bagi kita kebaikan, tapi kita nak kongsi dengan orang. Kita kongsilah kan. Resepi-resepi yang ada, nasi mandi ke kan. Orang suka nasi Arab sekarang ni kan. Okey, macam mana apa semua. Saya pun belajar daripada sehari ke sehari, daripada sehari ke sehari. Kalau saya nak masuk nasi Arab tu, saya belajar juga. Itu kata kongsi ilmu lah, kebaikan. Jangan resepi tu resepi turun-temurun. Opah punya jangan diberi ke orang. Nanti rugi kita. Orang tiru kita punya resepi. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita tengok di situ, kita bagi resepi tu pada orang, insya-Allah ya, kita punya resepi tu air tangan kita tak sama dengan air tangan orang. Itu penting kan. Dia buat macam mana apa semua kan. Macam contoh dalam ni kan, ada Yung Yati tadi. Kak Yung ni dia rajin berniaga kan. Dia banyak buat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, berniaga. Selalu dia promote tu dalam bulan Ramadan ni nasi ayam, nasi Arab, nasi Arab mandi. Itu satu kebaikan lah. Kalau kita sebarkan sambil kita nak berniaga, tak ada masalah kan. Tadi Haznul tadi kan, itu toke toke ayam bakar tu, ayam panggang bakar tu sedap tuan-tuan. Ada orang buat macam dia, tapi kita makan tak sama macam dia, sebab air tangan tadi milik Allah. Air tangan tadi tu milik orang tadi tu. Tu kata walaupun kita kongsi, kita bagi apa semua, tapi orang tu takkan boleh buat sama macam kita. Ada kadang-kadang macam contohnya kan, orang tu, ini saya sebutlah kebaikan untuk kita selain daripada kita mengeluarkan harta, kita nak infak, tapi kita boleh buat juga dalam bentuk macam ni kan. Kita promotekan dekat sini, promosikan dekat sini. Promosi apa? Kan orang sekarang dia suka nak makan makanan Timur Tengah kan. Saya satu lagi resepi kunafah. Itu kalau biasa pergi ikut ustaz umrah, biasanya jemaah saya tu kalau yang suka ikut follow saya tu, dia dapat lah kan. Dia akan makan lah. InsyaAllah dia akan makan apa Ustaz? Dia makanlah kunafah tu. Kunafah ni sedap tuan-tuan. Saya belajar daripada Syria lagi. Saya makan dulu kunafah ni. Lepas tu saya berhenti. Tak dapat dah sebab saya tak pergi tempat tu dah. Saya tak belajar. Saya tak pergi dah. Saya tak sambung belajar lagi. Sehingga saya jumpa di Mekah. Di Madinah. Jumpa. Khususnya di Mekah lah. Senang sikit. Di Madinah ni kedai jauh-jauh. Kan? Kita makan. Sampai kita cari resepinya apa semua kita dapat. InsyaAllah itu belum buat sendiri lagi lah. Tapi kalau nasi Arab ni resepinya ada pada saya kan. Itulah. Ini kata tadi, bila kita kongsikan tadi ni, adakah merugikan kita? Tak rugi tuan-tuan. Nasi Bukhari, bawa jemaah kita depan hotel Baharudin tu, depan Fairuz Hatta tu, kalau kita duduk di Madinah tu ada atas tu. Itu Bukhari pure kan. Bukhari pure, mukanya memang macam Turki sikit, tapi dia tu memang Bukhari pure. Bila kita makan nasi Bukhari dia, memang best tuan-tuan ya. Tu kata nasi dia tak tebo atas saprah plastik tu, tebo atas tu je nasi dia. Nantilah bila saya buat nasi Arab ni saya tunjuk kat tuan-tuan. Tunjuk je lah kan. Tapi tak ada nak boleh bagi kan, sebab yalah, kalau nak ada orang tanya gitu kan, Ustaz boleh order ke, open order apa semua. Saya tak buat tuan-tuan. Tak buat bulan puasa ni. Cuma makan untuk anak beranak saya buat lah. Nanti boleh bagi resepi, tak ada masalah kan. Itu pun nak jadikan dia yang sesedap yang ada dekat tu kan. Okey, tu bukan senang ya. Ada soalan lagi, satu lagi soalan. Kita nak berkongsi rezeki, tapi hati itu berbelah bagi. Contohnya sedekah. Ada masanya bila tengah sedekah, hati itu tiba-tiba aja rasa riak dan mula rasa bangga. Tambah pula bila dalam musim apa ni, macam nak dielakkan. Tambah pula bila masa musim Ramadan, kita agihkan barang. Kadang hadirlah satu sifat dalam diri kita. Itu memang saya kata tadi. Kita tengok nanti, tak habis lagi yang saya syarah tadi. Itu sifat manusia. Kan dia sifat dia keluh kesah, kemudian mengeluh,
Kemudian sifat dia lagi bila dia tu tadi wa iza massahu khairu manua, bila kita nak buat kebaikan tu kita rasa kitalah orang yang paling best, kitalah orang yang bangga kitalah orang yang boleh bagi ke orang. Macam mana kita nak elak sifat tu kan? So kita jangan layan lah nafsu kita tu. Kan kita jangan layanlah diri kita tu. Samalah kalau ustaz sendiri pun bila bagi tu kan, kadang-kadang kita nak bagi orang tu kita fikir orang ni betul ke, Koko Zudin ni pun tak berlakon je lah jadi susah lah apalah semua. Itulah kata sifat yang ada pada nafsu kita seorang manusia, hati kita tadi. So kita kena tutupkan dia, tutupkan dia, turunkan dia, kita berbaik sangka. Macam mana kata nak baik sangka tu? Okey, kita baik sangka ni dia mungkin dia perlu, kan, dia bukan main-main, dia orang yang perlu kan. Saya tengok dalam baru ni abang Ipoh saya hantar kan, dan ada orang keluar dalam apa ni, bila temu duga orang yang nak kerja ni tuan-tuan, gelandangan ni kan susahnya demo kan, pakai kain pelekat, datang pakai selipar. Memanglah bila kita nak pergi temu duga ni tak memenuhilah piawaian kita, tapi bila kita sebagai CEO syarikat, pengurus syarikat dan sebagainya, kita kena fahamlah kan, dia belum ada kerja, dia baru minta kerja. Mungkin dia memang betul-betul susah, tapi dia ada kepakaran, dia ada experience, dan dia ada apa orang panggil apa, dia boleh buat kerja apa semua. Ambil lah tuan-tuan, ambil insya-Allah. Dia kadang-kadang itulah yang Allah Ta'ala uji kepada kita sebagai ketua, dan itulah juga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita balik. Allah menguji kita, tanda itu. So sifat diri kita tu kita kena hapuskan. Bila kita nak bagi, kita bagi pada orang ni, kita dah bagi dah, sudah. Kan? Alhamdulillah ya Allah, aku dah bagi dah. Pada musim Ramadan ke, musim Covid ke, pada ketika mana zaman-zaman nanti lepas ni, esok kita dah aman balik, dah senang apa semua, kita nak bagi apa semua. So kita kena fikirkan bahawa Allah Ta'ala lah yang berkongsi. Kita kena fikir ni tuan. Kita kena fikir positif pada diri kita ni, kita berkongsi saja apa yang Allah bagi ni. Khairu manu'a, kan kata Allah Ta'ala, khairu manu'a. Bila Allah bagi kita kebaikan, kita kongsikan kebaikan ini. Allahu Akbar. Di situlah kita boleh rebut peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Macam mana nak elakkan sifat-sifat ni? Dengan sifat tadilah kita rasakan bahawa benda ni jauh daripada keburukan. Kita nak bantu orang tadi, mungkin orang tu besok bila kita dah bantu dia, akhir nanti dia akan jadi orang senang. Banyak kan, bahagian baitul mal, bahagian zakat kan, kita kadang-kadang komen kenapa zakat tak bantu apa semua. Tuan-tuan, kita kena fikir macam ni ya. Kita ni jangan suka mengeluh, jangan suka menuding jari pada orang, dan jangan suka mengutuk dan menghina orang. Tabayyun dulu, saya kabur lah itu. Jangan tibayyun dan juga hayun. Jangan. Kita kena tabayyun. Bila kita tabayyun ni, kita tengok prasangka kita tu prasangka yang baik. Positifkan dulu ya. Kan? Kenapa kita dah kenapa tengok orang tu macam tu, kita dah bantu orang dah kan, tapi masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak tolong. Sekejap ya. Okey, ada call masuk. Kenapa Allah tak bantu kita lagi? InsyaAllah Allah akan bantu kita. Saya sebut tadi, Allah akan bantu orang tu tadi. Allah akan bantu bila ada pihak-pihak yang bertanggungjawab bantu kan. Kita tak boleh mampu, kita boleh bantu dah, tapi kenapa jadi kita tengok sikit, kenapa masih lagi ada macam tu? Okey, Allah dia bantu, dia akan bagi. Nanti bila orang tu jadi senang, orang tu jadi kaya, orang tu jadi apa, dia akan bantu pula. Itu begitulah kan. Ini bantuan-bantuan yang kita kena tengok. Allah Ta'ala bagi kita, Allah jelaskan dalam Al-Quran ini tadi. Apa kata Allah? Bila Allah Ta'ala jelaskan 3 sifat ini. Atas tu sifat yang saya sebut tadi tu kan, kalau kita tengok tadi sifat dosa-dosa manusia, kemudian Allah Ta'ala melindungi anak, isteri, saudara dan keluarga kita daripada di dunia ini. Kemudian di dunia ini Allah lindung mereka, kemudian Allah bagikan dekat bumi ini mengharapkan menyelamatkan mereka. Kemudian Allah sama tidak seolah-olah meletakkan mereka dalam neraka. Tapi saya nak ambil di bawah ni yang cerita tentang sifat kita, siapa kita, dan itulah kita, kan yang saya sebut tadi. Okey, wa iza massahu khairu manua, kemudian illal musallin, kata Allah Ta'ala, Allah gariskan orang yang tak mengeluh, orang yang tak keluh kesah, orang yang tak kedekut, Allah gariskan
Siapa dia? Illal musallin. Kecuali, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang melaksanakan solat. Solat dulu. Allah Ta'ala letakkan solat. Kemudian Allah Ta'ala spesifikkan solat ni macam mana, yang menjadikan orang itu tidak ada keluh kesah dalam hidup dia, tak berasa macam ni. Bila diuji oleh Allah Ta'ala, yang dipikirkannya dalam hati dia saja, tapi tidak mengeluh pada mulutnya. Cuma dia berdoa. Bila dalam hati dia teringat, kadang-kadang dia ada hutang, kadang-kadang dia ada pinjam orang duit, kadang-kadang macam, tapi belum mampu untuk membayarnya. Dia ingat. So lepas tu dia akan berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, permudahkan dan percepatkanlah aku membayar hutang-hutang dan sebagainya. InsyaAllah Allah dengar permintaan seorang hambanya. Allah memahami hati dan perasaan seorang hambanya, kerana dia pencipta kita yang cukup agung. Kan? Dia mencipta kita. Dia tahu sifat kita ni macam mana, tuan-tuan. Tak payahlah kita ni nak merasa kita ni orang yang hebat dan sebagainya. Kita mesti ada sifat, saya kata dah, sifat tawaduk, sifat sifat warak dalam diri kita ni, kan? Itu kita mampu untuk berkongsi dengan orang. Okey, kita kongsi. Illal musallin, kata Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang solat. Solat macam mana ya? Allah jelaskan, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan solatnya. Orang yang sentiasa tetap setia melakukan solat. Itulah Allah Ta'ala jelaskan sifat manusia tadi yang Allah gambarkan kepada kita. Kecuali orang yang solat yang tak ada keluh kesah, yang tak ada sifat dia kedekut, yang tidak sifat dia mengeluh, suka mengeluh. Terima kasih Ustaz, insya-Allah kita dah tunai dah solat duha. Terima kasih Ustaz Aslin. Allahu akbar, segan ni sahabat dalam ni. Kita insya-Allah dah buat dah solat duha. Sebelum kita bersiaran, tu Ustaz ingatkan kita tu. Tu kata tadi, kita berkongsi, kita bagikan sama-sama, walaupun Ustaz tulis kita dah solat duha dah, tapi Ustaz tulis tu untuk ingatkan kita, sekurang-kurangnya kita tak lupa untuk menunaikan solat sunat duha. Alhamdulillah kita dah buat, kita alhamdulillah. So kita yang belum buat, lepas habis tazkirah ni, lepas habis kuliah duha ni, semayanglah duha. Okey, ini waktu-waktu yang Allah Ta'ala angkat doa, kan, yang mustajab doanya. Okey, so saya sebut alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sentiasa menjaga sembahyangnya, melaksanakan solatnya, menjaga sembahyang dia lah. Kita laksanakan sembahyang kita tu, maksudnya tadi okey, so kita dah selalu dah continue dah buat duha daripada awal hari tu, yang pada PKP mula-mula dulu sebelum PKPB ni, kan, bersyarat tu, kita pun dah buat duha, teruskan daimun, sentiasalah. Bila ada waktu duha ni kita buat duha. Kemudian kita dah sentiasa tahu dah, dalam bulan berkat ini kita baca Quran, kemudian lepas baca Quran kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan lupa, supaya apa? Supaya Allah Ta'ala kata dah termasukkan kita dalam golongan yang tidak ada keluh kesah dalam diri kita, tidak suka mengeluh, dan tidak juga orang yang kikir. Baik. Kemudian walladzina hum fi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lun. Allah Ta'ala jelaskan lagi, dan orang yang dalam hartanya disediakan bahagian tertentu. Ada dalam harta kita ini, selain daripada kita punya semayang tadi, kecuali orang yang semayang, kecuali Allah Ta'ala kata, itulah orang yang yang dalam harta dia, Allah Ta'ala bagi dia harta sedikit, kan, hartanya disediakan bahagian tertentu. Ada bahagian tertentu yang Allah dan orang yang ada, dan orang yang dalam hartanya disediakan bahagian tertentu. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Dan kata Allah, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ada orang dalam braket tu miskin, orang ni minta, kan? Dan ada orang yang tak minta. Siapa dia orang tak minta tu? Okey, siapa dia yang minta, siapa dia yang tak minta tu? Orang yang meminta-minta ni, tadi kita kata dalam golongan itu mungkin orang miskin, mungkin orang fakir, mungkin anak yatim yang miskin,
Kan itu kan, dan orang-orang yang memerlukan, kan, minta lah, tak ada kerja apa semua, dia minta sikit dekat kita, kita bantu dia. Itu ditentukan bahagian kita tadi. Okey. Dan yang tak meminta siapa dia? Itu termasuk di sana ahli keluarga kita. Kan? Kita wajib nafkahkan kepada mereka. Dia tak minta, tapi kita kena bagi harta, kita kena bagi kita punya makan minum kepada mereka, yang mereka ini tanggungjawab kita, yang merupakan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. So kita bagi mereka makan, bagi mereka minum, kan. Dan ada sebahagian daripada manusia ni ya memang dia tak minta kat kita, tapi dia memerlukan. Dia bukan golongan miskin, dia perlu je, tuan-tuan, kan. So kita nampak dah, kita tahu musim ni dia tak kerja, sebagai contoh, kan. Dia tak kerja, anak isteri dia ada nak makan apa, dia tak minta, tapi kita cuba bantu. Itu juga dikatakan yang tidak meminta, kan. Ini dalam apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Allah gariskan siapa dia orang yang yang tak keluh kesah, tak kikir, tak suka yang suka membantu orang tadi. Ini pula sifat-sifat dia yang Allah Ta'ala gariskan kepada kita ni. Ada tak kita dalam golongan tu? Semayang, insya-Allah, saya sebut tadi. Kemudian ada tak kita ni dalam membantu orang, dan harta kita tadi kita bantu orang. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang yang mempercayai hari pembalasan. Kenapa kita bagi? Kenapa kita bantu ni? Kenapa kita buat ini? Okey, sebab kita bagi semua tadi tu kerana kita percayakan hari pembalasan. Ada dosa, ada pahala, kan. Ada sahabat saya tu selalu tulis dalam wall dia, malam-malam dia tulis, kita ni pendosa. Oleh itu sentiasalah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini sahabat Syahrul Zaman nama dia. Wall selalu sebut gitu. Kita selalu tanya, dah solat duha dah sahabat-sahabat FB, dah semayang Zuhur dah, selalu tanya. Itu satu kebaikan, satu kebajikan juga, kan. Untuk kita sama-sama memahami, kan. Orang yang mempercayai hari pembalasan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara orang yang tidak ada sifatnya keluh kesah, orang yang sifat dia kebaikan yang ada pada diri dia, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita dalam ceramahnya, dalam kuliahnya, kan, baca bila kita mengaji di masjid, kita mengaji di surau, ada ustaz kita sebut dalam Facebook dan sebagainya, berkongsi-kongsi sama kita ni ilmu mereka, dia percambahkan ilmu mereka dalam wall-wall mereka, buat secara live, Zoom, kongsi 2-3 orang ustaz dan sebagainya. Mereka juga menceritakan tentang pembalasan-pembalasan hari akhirat ini, menggambarkan bagaimana azabnya neraka ni, luluhnya muka kita bila kita kena api neraka. Dalam hadis Nabi SAW, azab itu 500 tahun perjalanan, disebut oleh Nabi SAW. Kita nak melalui titian siratal mustaqim ini berapa tahun, kemudian kita nak dapat syafaat Nabi bagaimana, ini disebut dalam oleh Nabi SAW, dan kita disampaikan oleh para asatizah kita, para ulama kita kepada kita. So kita ambil ibrah dan ambil pengajaran. Azab Allah Subhanahu Wa Taala ni memang keras. Apa kata Allah? Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan kerana sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang patut merasa aman daripada kedatangannya. Allah Ta'ala sebut di situ bahawa tidak akan ada orang yang merasa aman dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab Allah ni takkan ada orang yang merasa aman. Azab, nama pun azab, kan. Kalau kita sebut dekat dunia ni pun azab, no lah, kita rasa tak boleh keluar daripada rumah ni, kan. Pun kita rasa dah
bagaimana azab itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa, kita sebutlah, ada orang kata-kata tak boleh keluar rumah ni azab kan. Tengok-tengok luar rumah ni seronok penuh. Dah boleh pergi pekan, dah boleh apa semua di apa dilepaskan sedikit. Bagi kita pun kita dah rasa seronok, bahagianya kita kan. Itu baru dekat dunia tuan-tuan. Ini memang tak ada lah. Kalau azab tu, api nerakanya memang tak ada tapihnya kan. Tak ada tapih-tapihnya, tak ada celup-celupnya kan. Memang dah memang api neraka original punya. Kita ni simbolik dekat dunia ni, api yang kita kita membakar tu, kita bakar tu, kita letak tangan kita, tapak tangan ke belakang tapak tangan ke, ataupun kita letak tapak kaki ke, rasa kuat kita letak, kalau boleh boleh tahan, hebatlah kan. Ilmu kebal tak adanya tuan-tuan. Di sana tak ada kira ilmu kebal tak kebal, kena bakar. Itu kena jawab. Kita kena faham situ. Allah Ta'ala sebut dah, orang yang nak menyelamatkan diri dia daripada api neraka dengan sebab dia mengetahui azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kan. Ini sebahagian daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Ada lagi ya tuan-tuan ya. Kalau kita tengok ayat-ayat ini, ayat seterusnya ada lagi cerita tentang amanah, cerita tentang menjaga kemaluan, cerita tentang jaga anak isteri. Itu di antara sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya khabarlah kita bertazkirah pada pagi ini. Mungkin tadi tak panjang, dalam setengah jam ataupun 40 minit lebih kurang lah. Kita akan bersama dalam siri orang kata kuliah duha kita yang kita buat pada setiap hari jam 9.45 pagi. Kan, berakhir pada 10.45, tapi mungkin hari ni awal sikit kot kan, awal sikit habis sebab saya ada hal insya-Allah. Tapi kita dah kongsikan dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ini kan. Tuan-tuan boleh semak balik kan, kita kata tengok maksud kan, kita tengok makna ayat tadi tu, daripada ayat yang ke-19 sehinggalah ayat yang ke-28. Sebab ayat ni pendek-pendek kan, dia tak adalah panjang. Yang paling panjang dalam Al-Quran ini surah Al-Baqarah kan, ayatnya paling banyak. Kemudian dalam tu juga terdapat satu ayat semuka satu muka surat dalam surah Al-Baqarah tu kan, ayat hutang kan, bagaimana berhutang ni apa semua. So kita kena faham ya, insya-Allah lah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita kongsikan ini, ilmu yang kita kongsikan ini memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah kan. Mudah-mudahanlah bagi kita bersama kan, apa yang saya kongsikan daripada ayat 19 sehingga ayat yang ke 28. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dan sama-samalah kita sebarkan ilmu ni. Mudah-mudahan kita kongsikan kan. Jangan lupalah tadi pesan ustaz tadi kan, kita solat duha. Saya pun selalu pesan dekat tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi tu, ada 4, semalam pun saya sebut dah, ada 4 pesanan Tok Guru kita almarhum Datuk Ismail Kamus. Yang pertama dia kata apa, jangan lupa solat. Semua Allah Ta'ala kata dah, orang yang sentiasa melaksanakan ibadat solatnya. Kemudian dia kata jangan lupa baca Quran. So kita dalam bulan Ramadan ni, semalam pun kita dah sambut nuzul Quran kan, semalam kita sambut nuzul Quran. Bagaimana kita memahami, hari ni saya sebut semalam, kita dengan membaca, mentadabbur, memahamilah, mengkaji kan. Kemudian kita menghafal, mengingat, kemudian kita mengamalkan apa yang dalam Al-Quran tadi kan. Kita baca lama, kita fahamlah insya-Allah kan, kita tengok makna macam ni. Saya suka macam tu tuan-tuan. Sebab tu saya kata saya ada Quran khas ni, saya beli ni, dah orang memudahkan kita, tak mahal mana pun, dalam 75 ringgit je kan. Quran Al-Humairah ni, dia kulit dia macam ni kan, dan dia ada tanda-tanda ni, memang ada keluar pun selalu dalam wall kita tu. Tu saya beli tu, dia mudah, dia ada sana ada asbabun nuzul sikit. Kemudian dia ada tafsiran ayat kan, bukan tafsiran ayat, makna-makna kalimah kan. Kemudian adalah sikit cerita tentang ayat itu apa, dia ada nota kaki tepi tu, kita tengok. Itu bagus untuk kita baca, tak banyak tapi sikit-sikit. Hari ni pun tak banyak kan, kita baca lebih kurang dalam 10 ayat saja kan, kita baca. Okey, tu
Jadi yang ketiga, jangan lupa untuk kita berzikir, kita berwirid. Sama ada selepas sembahyang, orang banyaklah tinggal sekarang ni tuan-tuan. Kita tengok di masjid surau kan, labunnya bukan main lagi kan, nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau. Tapi kita tengoklah kan macam mana sifat-sifat manusia. Tapi kita nak kata apa, itu sifat manusia, itu sifat kita, itu sifat orang. Itulah sifat kita manusia kan. Serba tak kena. Orang ni buat tak kena, buat bagus pun tak kena, buat tak bagus lagi tak kena. Semua serba salah manusia ni kan. Jadinya semua salah lah. Itulah kita. So kita kena tengok, okey, kita jadikan lepas solat kita tu, kita duduk, kita wirid kan. Lepas wirid kita doa. Semalam saya dah sebut dah. Kita istighfar, kemudian kita mengucap la ilaha illallah, kemudian kita doa Allahumma ajinni minan nar, Allahumma antas salam. Kita baca ayatul kursi. Itu paling kurang wirid kita. So tambahlah subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup kan dia 100 insya-Allah dalam zikir kita tu. Mudah-mudahan kita dapatlah ni. Okey, yang keempat, bab tadi itulah dalam bab Quran juga, sedekah kan. Tak boleh banyak, sedikit kan. Bagi yang terdekat. Saya khabar semalam. Kalau kita nak sedekah ni, kita bagi yang terdekat. Ada jiran kita ke, ataupun adik-beradik kita yang susah apa semua, anak-anak saudara kita ke yang susah, kita dapat 2 pahala. Apa pahala? Pahala yang pertama mengeluarkan sedekah. Pahala yang kedua ialah kita ulil qurba, iaitu kerabat-kerabat yang terdekat kan. Begitulah seterusnya kan. Okey, kalau zakat pun macam mana kan. Ada setengah orang tu dia tanya juga, zakat tu boleh ke kita bagi pada adik-beradik yang susah apa semua? InsyaAllah boleh kan. Dan macam mana kalau kita bagi kepada kerajaan pula? Itu ikut sistem dalam pemerintahan. So kita kita ikutlah ulil amri wa ulil amri minkum. Dia ajak kita kebaikan, dah badan tu mudah bagi kita. Kalau adik-adik kita yang susah, yang tak dapat apa semua tu, kita memang cuba nak bagi. Tapi kalau kita bagi dekat bantuan pun boleh. Dan kita zakat ni suruh dia mohon dekat Jabatan Agama kan. Kemudian kita bagilah seterusnya kepada pihak yang berautoriti kan. Itu lebih bagus bagi kita lah kan. Ada pihak-pihak yang minta pula macam mana Zat, zakat dan sebagainya kan. Itu kalau ikut yang saya belajar, dia mesti ada tiga asnaf itu kan. 3 asnaf. Tuan-tuan boleh check lah daripada berapa asnaf tu, sekurang-kurangnya kena bagi 3 asnaf. Begitu tuan-tuan ya. InsyaAllah lah. Itu sedikit perkongsian kita pada pagi yang berkat ini. InsyaAllah ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kongsi besok dengan ayat yang lain pula, ataupun dengan hadis Nabi SAW, cerita yang lain pula kita kongsikan pada waktu yang sama. Banyak kan hadis Nabi ni pun banyak, ayat Quran pun belum habis penafsiran kita kan. Tapi kita boleh kongsi sama-sama. Ambil surah ini, kita ceduk surah ini sikit, mudah-mudahanlah ada keberkatan kita dalam bulan yang berkat dan bulan yang mulia ni. Tu begitu tuan-tuan. Saya minta ampun di akhir ucapan saya, di akhir tazkirah sini ataupun kuliah duha ini, saya minta ampun, saya minta maaf jika sekiranya terkasar bahasa, ada yang benda yang tak bagus untuk saya sampaikan pada pagi yang berkat dan mulia ini. Saya minta ampun, saya minta maaf. Sama-samalah kita mengingati, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah, dan menjadikan kita ini sentiasa melaksanakan amal-amal soleh, amal ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ketika mana kita berada di dunia ini sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma Tuhan kami, turunlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, turunkanlah keberkatan-Mu kepada kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki anak isteri kami ya Allah, murahkanlah rezeki keluarga kami ya Allah, murahkanlah rezeki kaum kerabat kami ya Allah, murahkan rezeki muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma Tuhan kami, mungkin ada dalam hati kami ini tersemat ya Allah untuk memberi sedekah atau memberikan infak atau memberikan sedikit wakaf atau memberikan sedikit pengorbanan kami, keuangan kami, maka Engkau permudahkanlah hati kami ini ya Allah, tangan-tangan kami ini Kau ringankanlah untuk memberi sedekah kepada yang memerlukan ya Allah. Allahumma Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, berkatikanlah kehidupan kami ini ya Allah. Allah Tuhan kami, jauhkanlah negara kami, negeri kami dan dunia ini daripada penyakit COVID-19 ya Allah. Allah Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Mungkin Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah, maka permudahkanlah urusan kami untuk melaksanakan ibadat puasa ya Allah. Dalam hati kami ini khusyuk, tawaduk kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat seperti mana orang-orang yang lalai tentang puasa ya Allah. Bila kami solat ya Allah, datangkanlah khusyuk dalam hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang bersifat alfa, sifat riak dan juga sifat riak dan juga sifat lalai daripada melaksanakan ibadat ini ya Allah. Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang sentiasa Engkau rahmati, Engkau berkati ya Allah, Engkau redai ya Allah. Allah Tuhan kami, kekalkanlah petunjuk dan taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, supaya kami dapat menunaikan apa yang difardukan ke atas diri kami ini setelah kami ditaklifkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.